Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kempen Hari Bertindak wadah ke arah meningkatkan kesedaran semangat kesukarelawanan kalangan masyarakat. Masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak mulia anak bangsa. Beberapa acara sempena Brunei December Festival ke-6 terus diadakan hari ini. Antaranya di Alpha Challenge 2022, anjuran di Sandi Sendirian Berhan yang berlangsung pagi tadi di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam, UBD. Antara yang menyertai acara, Ananda Dulan Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Yang Teraman Mulia Pengeran Muda Abdul Muntaqim. Hadir Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmun, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada acara tersebut, Yang Teraman Mulia menyertai Fun Run Omega Challenge sejauh 5.7 km dengan 9 cabaran. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan kempen Hari Bertindak sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2022 dengan bertemakan perpaduan melalui kerja sukarela. Kempen diadakan serentak di keempat-empat daerah bermula hari ini sehingga 31 Januari tahun hadapan. Kempen seumpamanya dihasrat dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan semangat kesukarelawanan. Majlis pelancaran kempen berkenaan diadakan pagi tadi di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sambutan Hari Sukarelawanan Antarabangsa antara lain bertujuan menyediakan platform bagi mengumpulkan masyarakat di negara ini dalam pembangunan kesukarelawanan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada sukarelawan dan organisasi yang aktif serta para penaja. Juga diselajurkan pelancaran kempen Hari Bertindak dengan pelepasan konvoi pacuan 4 roda bagi penghantaran bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di daerah Tutong. Lebih 44 aktiviti disusun bagi kempen Hari Bertindak 2022 seluruh negara melibatkan lebih 35 agensi daripada pelbagai pihak. Pada tahun ini, kempen melibatkan 9 kluster program iaitu hak asasi haiwan, seni dan budaya, masyarakat, bencana alam, pendidikan, inisiatif hijau, keusahawanan sosial, kerohanian dan keagamaan dan juga pembangunan belia. Menyertai aktiviti tersebut, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti kempen Hari Bertindak mula-mula diadakan di kawasan Taman Permainan Skatepark Pekan Tutong dengan mewarnakan grafiti tapak permainan dan penanaman pokok yang dikenalikan oleh Jabatan Bandaran Tutong dengan kerjasama Tutong Art Team dan Kelab Impak Pusat Belia Tutong. Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim Tutong dan para sukarelawan juga mengadakan aktiviti kempen Hari Bertindak dengan kerja-kerja membersihkan kawasan rumah warga emas dan penyerahan bantuan di Kampung Penanjung Tutong. Kempen kebersihan dan penanaman pokok di kawasan Pantai Persiaran Pengkalan Pinang, Penanjung Tutong pula dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung berkenaan. Di Pusat Belia Tutong, diadakan aktiviti budaya membaca yang dikendalikan oleh Persatuan Pengakap Daerah Tutong dan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Turut diadakan festival jualan dan pertunjukan pameran seni
serta budaya dan pertunjukan haiwan di sekitar kawasan Kompleks Sukan Tutup. Menggalung-galung orang ramai, mana-mana agensi-agensi kerajaan ataupun swasta maupun persatuan ataupun pergerakan belia dan sukan yang ingin menganjurkan ataupun mengadakan sebarang aktiviti ataupun projek dilalukan. Pendaftaran masih dibukakan sehingga tahun hadapan iaitu 24 Januari 2023 dan tarikh pelaksanaannya juga akan dilaratkan sehingga 51 hari sehingga 31 Januari 2023. Aktiviti kempen Hari Bertindak juga diadakan di 3 daerah lain. Bagi daerah Brunei dan Muara, acara bermula di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Antara aktiviti yang dilaksanakan seperti mengecat gelanggang futsal dan bola jaring. Di Taman Permainan Rancangan Perumahan Negara Meragang pula diadakan penanaman pokok serta kerja gotong royong membersihkan kawasan taman. Program pandu lalu penyuntikan vaksinasi rabies bagi haiwan peliharaan dan penyampaian stiker vaksinasi kepada pemilik-pemilik haiwan diadakan di Klinik Veterinari Terunjing, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Sementara kelas guling tangan, kelas asas fotografi dan kelas menapih sinjang dan menambak dastar diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Di daerah Belait, kempen juga diadakan di beberapa lokasi yang berasingan. Di kawasan Menara Cendera Kenangan, aktiviti dimulakan dengan pelepasan burung sebagai tanda bermulanya aktiviti sukarelawan. Hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Rancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan. Diikuti dengan persembahan silat dan melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan di kawasan tersebut. Kelas kulineri masakan kek moden dan demo masakan tradisional oleh Persatuan Pertiwi pula diadakan di Pusat Belia Kuala Belait. Di Dewan Serbaguna Jabatan Belia dan Sukan menyaksikan acara sukan badminton. Manakala di Masjid Muhammad Jamalul Alam diadakan bengkel menghalusi ibadah sembahyang bersama belia masjid dan ahli jawatankuasa takmir masjid. Juga hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Sementara di daerah Temburong, aktiviti diadakan di Taman Permainan Peliunan, Kampung Peliunan. Hadir Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, pemangku Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Terdahulu diadakan majlis penghargaan kepada 38 sukarelawan belia daerah berkenaan diikuti dengan penanaman pokok di kawasan taman tersebut. Juga diadakan kempen kebersihan dan menghias kawasan taman. Di ruang legar Kedai Pekan Bangar pula diadakan jualan keusahawanan belia anjuran Majlis Perundingan Kampung Belingus dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Dewan Bahasa dan Pustaka Temburong pula mengadakan aktiviti meneka makanan tradisi dan lagu tradisi Brunei serta membukakan pendaftaran ahli perpustakaan kepada orang ramai. Di Pusat Kegiatan Warga Emas diadakan aktiviti membuat kraf tangan dan produk makanan diikuti dengan penyampaian sumbangan derma daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat dan NGO kepada warga emas yang terpilih. Negara Brunei Darussalam dan Jepun terus mengekalkan hubungan dua hala dalam pelbagai bidang. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Penglibatan para belia dalam kempen Hari Bertindak diharap dapat menjadikan mereka lebih peka dengan isu-isu semasa, global serta alam sekitar dan mempelajari cara-cara untuk mengatasinya. Sukarelawanan ini penting kerana ia bukan sahaja menambahkan pahala untuk kita ni, memberikan satu impak yang positif untuk diri kita ni juga. Kerajaan Ketani sudah banyak membagi kepada Ketani. So dengan sukarelawan ini, Tani membagi pulangan balik kepada kerajaan dan kepada masyarakat. Join sukarelawan ini
boleh memperbaiki diri saya dan menjadi lebih prihatin untuk orang sekeliling. Khidmat sukarela ini dapat menyamai nilai murni dan membentuk pribadi dan keterampilan diri. Merasa banggalah kerana dapat menyalurkan tenaga dalam sama-sama membantu golongan masyarakat, terutama golongan warga emas di negara ini. Kita ni dapat menabur bakti dengan aktiviti sukarelawanan inilah. Pasal kalau bukan kita ni belia-belia yang membuat aktiviti sukarelawanan ini, siapa lagi yang akan membuatlah. Dapat mengisi masa lapang dengan benda-benda yang berfaedah. And then selain itu juga kami dapat kenal orang baru and then kami mengeratkan silaturahim. Jadi selaku belia tenaga kami diteruskan dan untuk membantu pihak kerajaan dalam sukarelawan dalam membantu apa jua yang diperlukan. Para ibu bapa dan penjaga serta pihak yang bertanggungjawab berperanan penting dalam membentuk kemuliaan akhlak dan moral anak bangsa. Perkara tersebut antara yang digariskan semasa Forum Belia Masjid Senegara bersempena Brunei Disember Festival 2022. Forum diadakan di Masjid Rashidah Sedatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Pengarah Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengarah Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Forum bertajuk Pembentukan Jati Diri di Kalangan Belia, antara lain memberi peluang kepada para belia dan beliawanis masjid untuk berkumpul dan beramal mesra bersama pemimpin ke arah pembentukan jati diri yang sihat. Ia juga diharap dapat memberi pengajaran dan pendidikan ke arah pembentukan akhlak yang sempurna kepada anak-anak sedari kecil lagi. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Membeli Belah Times Square dan Yayasan Jepun sedang menganjurkan Festival Kebudayaan Jepun selama 2 hari. Semalam diadakan majlis pembukaannya. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapan perasmian antara lain berkata, Jepun dan negara Brunei Darussalam terus mengekalkan hubungan dua hala serta berharap pertukaran rakyat dengan rakyat dipertingkatkan dan hubungan persahabatan dalam pelbagai bidang diperkukuh. Festival diisikan dengan pelbagai aktiviti, antaranya peraduan lukisan, bengkel dan demonstrasi. Hari Kebudayaan Perancis dan Petong, anjuran Lyon Francais di Brunei Darussalam dengan kerjasama Persekutuan Petong Brunei Darussalam untuk mendidik orang ramai tentang permainan berkenaan bahasa dan budaya Perancis. Acara diadakan pagi tadi di Gelangan Petong, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Hadir Tuan Yang Terutama Bernard Reynald Faber, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam, dan yang dimulakan Pihin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja, Datuk Seri Setia Haji Hazar bin Haji Abdullah, Presiden Alliance Francais di Brunei Darussalam. Diadakan bersempena Brunei Disember Festival, acara turut diisi dengan pelbagai aktiviti seperti kejuanan mini, kelas Perancis mini dan bengkel serta demonstrasi mengenai petong. 63 orang menyertai acara Dynamic Amazing Scavenger Hunt pagi tadi. Acara yang dianjurkan oleh Dynamic Technologies bersempena Brunei Disember Festival. Aktiviti seumpama ini bertujuan menggalakkan orang ramai menerokai tempat-tempat menarik di negara ini menggunakan aplikasi yang direka oleh IBON di bawah Dynamic Technologies. 3 pasukan bersaing menyelesaikan rintangan dan menjawab beberapa soalan dan cabaran dalam aplikasi. Aplikasi pengembaraan di pusat pemeriksaan yang ditempatkan di daerah Brunei dan Muara menggunakan perkhidmatan dan yang disediakan.
Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dr. Chin Wei Ke, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sementara penyerahan ceng kepada Badan Kebajikan Goals for Education disempurnakan oleh Dayang Haslina Taim, Ketua Pengeksekutif Dynamic Technologies dengan jumlah keseluruhan RM945 yang dikumpul dari pembayaran pendaftaran. Bersempena Brunei December Festival Costume Fun Run iaitu larian sejauh 3 km diadakan pagi tadi. Acara bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Acara ini bertujuan bagi memeriahkan lagi suasana bandarku ceria dan menambahkan lagi acara-acara yang menarik semasa cuti penggal persekolahan yang dianjurkan oleh syarikat e-Tawakal. Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali petang tadi menganjurkan Forum Perlindungan Belia Siri ke-7 bertajuk Kesihatan Mental Perjalanan Menuju Kesembuhan. Diadakan sempena kempen Hari Bertindak, ia dihasrat dapat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kesihatan mental. Forum antara lain menekankan cara-cara terbaik dan tips-tips bagi membantu dan mengawal gangguan kesihatan mental baik dari segi fizikal, emosional dan spiritual. Antara yang hadir kumpulan Syababul Iman, Takmir Masjid Sultan Sharif Ali, sukarelawan dan juga orang ramai. Forum diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Status harian normal baharu COVID-19. Tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 541 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.3%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Dua individu dikenakan kompaun kerana kesalahan membuang sampah di tempat awam di kawasan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri mengeluarkan denda kompaun sebanyak RM300 ke atas John Lee Kok Peng dan Harvey Leong Chi Yuan serta diberikan tempoh 7 hari menjelaskan denda kompaun. 15 kenderaan pacuan 4 roda negara Brunei Darussalam akan menyertai Sarawak International 4x4 Jamboree edisi ke-5 2022 yang akan diadakan di Sarawak, Malaysia. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis pelepasan bagi peserta-peserta negara yang menyertainya. Majlis Pelepasan Kendalian Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda Daerah Tutong diadakan di JT Pekan Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Syari bin Haji Zunaidi yang dipertua Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda daerah Tutong. Sarawak International 4x4 Jamboree ke-5 selama 5 hari bermula esok melibatkan penjelajahan di Miri dan Baram, Sarawak. Ia merupakan acara anjuran 4x4 Travel and Adventure Club Sarawak SAKTA yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sementara itu, 28 buah kereta pacuan 4 roda dari daerah Blyth juga akan menyertai Sarawak International 4x4 Jamboree edisi ke-5 2022. Majlis Perundingan Kampung Pandan C mengungkayahkan Majlis Doa Selamat diikuti dengan pelepasan peserta yang disempurnakan oleh Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blyth. Turut berlepas 9 buah peserta dari Sabah dan 4 buah dari Lawas.
Cho Kok Wei dari Ipoh Perak meraih gelaran juara First Chen Blong Strongest Man Borneo Open 2022 manakala pemenang bagi First Chen Blong Strongest Woman Borneo Open 2022 disandang oleh Joyce Heng Shia dari Kota Kinabalu, Sabah. Pertandingan tersebut berlangsung pagi tadi di Bandar Seri Begawan. Seramai 11 orang menyertai pertandingan tersebut bagi kategori lelaki, manakala 6 orang bagi kategori perempuan dan bagi veteran master seramai 5 orang. Pertandingan yang dianjurkan oleh Under Chen Block Gym bertujuan mencari bakan untuk dipertandingkan di peringkat antarabangsa dan serantau.